Saya percaya isu ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara wilayah adalah isu lapuk yang kita warisi sejak zaman penjajahan lagi, namun tidak pernah berjaya diatasi secara tuntas dan meyakinkan. Negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai miskin 50 tahun yang lalu nampaknya masih kekal miskin hari ini berbanding negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai kaya terus kekal begitu. Penegasan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada perkara ini pada dasarnya kita sambut baik. Namun kita berharap ia dibuat atas dasar hak, tanggungjawab, keadilan dan kesedaran yang jujur, bukannya sebagai gula-gula politik atau langkah populis yang boleh berubah-ubah mengikut keperluan dan kepentingan semasa semata-mata. Lebih buruk lagi, perhatian dan penegasan itu dijadikan rasuah politik dan senjata untuk membuli negeri dan wilayah terbabit supaya akur dan tunduk kepada kehendak dan manipulasi Putrajaya. Walaupun isu ini telah berkali-kali dibangkitkan dan dibantah, namun sikap amalan buruk menafikan hak demokratik rakyat dan negeri untuk memilih pegangan politik yang berbeza daripada kerajaan pusat terus dijadikan sebab untuk negeri-negeri ini dianaktirikan. Kempen parti kerajaan semasa pilihan raya negeri baru-baru ini dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri yang tidak seadiran dengannya juga sangat jelas mengamalkan sikap dan pendekatan yang sama, penyalahgunaan aset dan jentera kerajaan, politik rasuah dan salah guna kuasa, di mana pihak Putrajaya tidak lagi mengamalkan perkara-perkara yang tidak lagi menjadi rahsia umum dan tidak boleh disembunyikan lagi dalam dunia tanpa sempadan sekarang ini. Saya ingin merujuk kepada satu kes yang mana saya dirujukkan oleh rakyat di Parlimen Sungai Besar Selangor, yang mana pada menjelang pilihan raya baru-baru ini, tepatnya 22 hari bulan 7 tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri DNAA telah menggunakan 3 buah helikopter untuk menghadiri satu program yang tidak besar, iaitu program yang dinamakan Karnival Usahawan Desa di Sungai Besar, menggunakan 3 buah helikopter, yang mana sebelum itu beberapa hari JKR Sungai Besar terpaksa menghabiskan beberapa puluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Yang melucukan lagi, Tuan Yang di-Pertua, rakyat Sungai Besar juga memberikan kepada saya satu petikan di bawah di dalam sinar harian yang memetik ucapan Perdana Menteri pada masa itu yang bertajuk Perdana Menteri tolak perbelanjaan baik pulih kediaman dan juga kereta untuk bantu golongan sasar. Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta, kena dia nak guna helikopter, Tuan Yang di-Pertua. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam perkara ini kata-kata sewaktu negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional secara sekata dan terbuka memberikan peruntukan yang sama kepada wakil rakyat pembangkang. Kerajaan pusat dan negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan dan BN masih lagi bermain tarik tali, berdolak-dalik berhubung peruntukan kepada wakil-wakil rakyat yang mewakili Perikatan Nasional. Jadilah dewasa, hentikanlah politik pondan yang tidak bermaruah. Minta penjelasan. Hormatilah hak rakyat dan negeri yang sah secara terhormat dan jujur. Percayalah, minda rakyat tidak akan berkembang dengan sikap kebudak-budakan seperti ini. Dan negara minta akan penjelasan. terus terperangkap dalam politik mundur. Kota Baru boleh lontar segalanya. Saya nak tanya soalan. Boleh kita jawab tak? Kambing. Kalau kelas lembu baru boleh kata nak oleh gencatan senjata, nak apa ni, nak sama-sama seterusnya saya nak aman, tetapi sekarang buat macam-macam tuduhan. Point of order. Yang di-Pertua, point of order mengganggu. 37(1) dan 2. Sebentar. Point of order mengganggu. Yang Berhormat besok duduk sekejap. Yang Berhormat bayan lepas yang tadi kan? Bayan baru bayan lepas?
Okey. Bayan baru. Bayan Ah, mana? Datuk Speaker, saya nampak bahawa Sebentar, bayan baru. Biar saya bercakap, ya. Adalah jelas peraturan menyatakan floor ni sekarang ni belong to Kota Baru. Selagi mana-mana mereka yang mempunyai floor tidak membenarkan. Datuk Speaker, dia boleh melontar macam-macam tuduhan kepada Perdana Menteri, ya. Yang berhormat. Ini satu fitnah, dan Sila tenang. Bertenang. Saya bertenang. Saya akan hanya berpandu kepada peraturan mesyuarat. Ya. Yang berhormat Bayan Baru, the floor, dengan izin the floor belong to Kota Baru. If he doesn't allow, kalau dia tidak benar, itu adalah haknya. Duduk Bayan Baru. Ya. Duduk yang Bayan Baru. Peraturan saya layan. Bukan peraturan, minta maaf. Yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, saya diganggu dan dicuri masa Tuan Yang sedikit. Dipertua. Satu penegasan saya Tuan Yang Dipertua, standing order. berhormat 36-6. standing order 36. Kota Baru membuat sangkaan jahat yang mengatakan Perdana Menteri menolak untuk menerima baik pulih rumah, tetapi itu adalah tujuannya untuk menggunakan helikopter. Ini adalah sangkaan jahat. Tuan Betul, Yang ini Dipertua. sangkaan jahat dan ini standing order. Kita mohon Kota Baru order tarik balik. 36. Satu persatu. Sekarang ni yang berhormat Sungai Petani, hold your horse. Dengan izin hold your horse. Yang berhormat Bayan, you have bawa isu peraturan mana? 36-6 juga, ya. Baik. Tak ada sangka jahat terhadap ahli-ahli berhormat dalam Dewan ini. Tadi Kota Baru membuat fitnah bahawa kerajaan terpaksa belanja berpuluh-puluh ribu ringgit buat helipad just for the landing of Prime Minister. Ini satu sangka jahat. Kena tanya dulu, adakah fakta itu betul ke tak? Ya, kalau tak betul, tarik balik. Ya, ini tidak betul. Tuan Speaker, saya rasa ini adalah satu yang fitnah dan sangka jahat. Baik. Yang berhormat, yang lain sila diam kejap. Kalau tidak jadi pasal borong. Okey? Biar saya deal satu persatu. Okey, yang berhormat Bayan Baru, dan izin you have brought up the subject matter. Apa yang saya perasan di sini, banyak speeches oleh Kota Baru merefer kepada dokumentari. Mana tidak bermakna tidak direkod. Jadi saya cadangkan, which perceive should be done, usulkan, nyatakan which part dan sebagainya, kerana tiap-tiap dokumentari yang telah dia bangkitkan oleh Kota Baru perlu disemak. Kalau benda itu tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh pemberita dan apa yang diatur oleh Kota Baru di dalam Dewan ini tidak benar, then there is something. Datuk Speaker, apa yang Kota Baru mention tadi semua daripada netizen, daripada cyber trooper mereka. Mereka boleh buat apa-apa tuduhan, macam-macam tuduhan, tetapi tidak berasas. Jangan mengikutkan laporan daripada Facebook ke TikTok mereka, Datuk Speaker. Tetapi di Dewan ini, kita Dewan yang mulia. Kita tidak boleh bawa apa-apa saja daripada netizen untuk sebagai kebenaran. Itu bukan satu kebenaran. Betul tak, Datuk Speaker? Baik. Yang berhormat Bayan Baru, apa-apa dilempar di dalam Dewan ini berpandu dengan apa kenyataan on the spot is recorded. Dokumentari, benda kena refer di luar. Jadi untuk berlaku adil, please saya pohon yang berhormat Bayan Baru buat usul, nyatakan dengan spesifik which part supaya speaker boleh nilai dan buat keputusan. Faham? Duduk yang. Okey. Okey. Datuk. Yang berhormat. Datuk yang betul. Tiba-tiba tambah lagi seorang. Salam ya. Baik. Saya selesaikan dulu Standing Sungai order. Petani. Standing order juga. Yang berhormat Sungai Petani sebelah tu duduk dulu. 36-6. Timur Timur. Ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat. Tadi Kota Baru mengeluarkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang berhormat sebelah kiri, saya nak dengar. Kalau yang berhormat juga jadi macam pasal borong, fakta tak dapat direkod dan penjelasan tak dapat saya dengar, saya pohon kerjasama
hold your horse. Dengan izin ya. Okey, Yang Berhormat Sungai Petani. Ya. Yang amat Please nyata, go direct to the point. 36 Mana yang Berhormat Sungai Petani yang berhormat Kota Baru mengatakan bahawa yang amat berhormat menolak baik pulih rumah disebabkan nak kepada ambil helikopter. Jadi ini tidak benar. Jadi itu adalah satu sangkaan jahat terhadap yang amat berhormat Tambun. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Sungai Petani, saya ambil rekod, perkara ini telah direkodkan. Sebagaimana saya nasihatkan juga Bayan Baru, banyak perkara yang telah direfer adalah benda di luar Dewan. Kalau di-utter, dibentangkan directly, evidence wise, boleh kita buat keputusan. Please usulkan sebagaimana Bayan Baru telah nyatakan. 36 usul apa? Itu yang Bayan Baru nyatakan. Yang Sungai Petani pun Yang Berhormat nyatakan which part you disagree, tolong submit. Kita have rule, peraturan, kita peganglah pada ini. Kalau tidak, cacah mereja dalam Dewan. Ya? Muhammad Speaker, Baik. peraturan masyarakat Yang Muhammad. Sebentar. Tadi ada Ipoh Timur. You nak continue? Okey ya? Alright. Sebenarnya nak merujuk kepada 37 dalam 36-12. saya bangun dulu tadi ya, Tok. Dalam kurungan 2, 37.2. Saya baca Yang Muhammad ya. Baik. 37.2. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa masyarakat tidak mempunyai masa satu untuk menyelesaikan urusan dan atau jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan itu adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang berucap. Kita ada peraturan masyarakat jelas Yang Muhammad. Kes-kes macam ini semata-mata untuk mengganggu perbahasan yang sedang dibuat oleh ahli dari Kota Baru. Peraturan mesyuarat itu adalah sangkaan buruk. Yang Berhormat Sungai Petani menggunakan peraturan. Yang Berhormat, jangan mencelah. Sekarang saya bagi laluan pada Yang Muhammad Speaker lain ada tolong, kuasa di tolong. bawah peraturan 37.2 untuk menghalang gangguan-gangguan yang menggunakan peraturan mesyuarat. Saya membangkitkan peraturan Dewan. Perbahasan. Saya membangkitkan peraturan Dewan. Ya. yang Sebab Berhormat tu Sungai Petani. 37, you read 37. Yang Berhormat Yang Berhormat You are Sungai- disturbing the debate. Faham? Yang Berhormat Sungai Petani dan Ipoh Timur dan Yang Berhormat Beluran, dengar. Let us not turn this quorum into a fish market. Saya tengah dealing dengan Beluran berkaitan standing order. Saya telah bagi laluan daripada Ipoh Timur tolak. Sekarang giliran je. After dia, if you think that you want to bring up the subject matter of the peraturan, saya bagi laluan. Standing order jelas. Bab peraturan layan. Sebentar, bagi saya selesai dengan Beluran. Okay. Tekan Yang Muhammad. Jelas daripada 37.2 ini, Yang Muhammad Speaker ada discretion dan power to stop gangguan-gangguan yang menggunakan peraturan masyarakat. When I was there 10 years ago, kita juga buat perkara yang sama Yang Muhammad. We stop because ada gangguan, kita tahu menggunakan peraturan masyarakat untuk mengganggu. Terima kasih Yang Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya well aware of that 37.2. Saya juga well aware of 44.1, 44.2, 43.1, 43.2. Jadi saya still have the discretion. Dengan izin, mana saya ada kebebasan untuk judge. Jadi mengambil kira dengan apa yang Berhormat Beluran nyatakan tadi 37.2, saya refer balik dan counter dengan 43, 41, 42 dan saya luluskan perkara itu ya. Alright. Now balik kepada bila ambil maklum ya sebagai speaker, bila sebut peraturan kena layan. Kalau melainkan dipikir benda tu ni saja dengan sengaja dan dia boleh guna. Final. Alright. Okey. Yang Berhormat Ipoh Timur, apa dia peraturan? Terima kasih Timbalan Speaker yang arif. Ya, saya orang baru. Tapi bukan kali pertama dalam Dewan Legislatif lah. 36 sangka buruk. 36 12 iaitu yang disebutkan sebagai mengelirukan Dewan.
tadi Sungai Petani sedang membangkitkan perkara berdasarkan peraturan mesyuarat. Sama juga dengan sahabat saya dari Bayan Baru. Apa pula beluran nak kata ini adalah kacau ganggu? Itu sebenarnya mengelirukan dan adalah sesuatu yang berdasarkan sangkaan buruk. Orang lama sepatutnya menghormati peraturan mesyuarat dan memberi ruang kepada ahli-ahli yang lain. Dia yang buat salah, dia pula kata orang yang buat salah. Ya, Jadi, Berhormat. come on lah orang lama. Okey, baik. Saya presume benda ni telah selesai. Kita go back to the track, ya. Okey, yang berhormat Kota Baru, 1 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Saya tak perlu jawab, ya. Saya tak perlu jawab. Okey, terima kasih.